Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazila Nazati binti Syarudin. Nombor metrik 273301. Untuk subjek PPMN 3103, Seminar Pemikiran Pengurusan. Kumpulan kami memilih organisasi Farm Fresh. Farm Fresh Berhad dikenali dengan nama Holston Company Sdn Berhad. Syarikat Farm Fresh mempunyai pelbagai portfolio produk seperti susu siap diminum, ready to drink RTD, produk susu ultra high temperature processing UHT, produk berasaskan tumbuhan, yogurt dan jam-jam buah-buahan. Loy Tuan E bermula sebagai seorang petani dengan menanam pokok kelapa sawit, buah naga dan menternak ikan arowana di atas tanah miliknya di Johor. Kesemua aktiviti pertanian yang dijalankan tidak membuahkan hasil yang lumayan dan sebaliknya menambah beban kepadanya. Siapa sangka, Farm Fresh bermula dengan 60 ekor lembu Jersey Holstein kepada lebih 6,000 hari ini menghasilkan lebih 60 juta liter susu setahun. Walau bagaimanapun, usaha ini membuahkan hasil selepas Lloyd Tuan E bekerjasama dengan rakan karibnya. Latar belakang Farm Fresh. Farm Fresh mula berkembang selepas usaha menternak 60 ekor lembu tenusu bakal Holstein Jersey dari Australia membuahkan hasil. Meski pada permulaan perniagaan, tidak banyak pembeli yang percaya dengan jenama dan kualiti susu dari jenama tempatan, terutama susu segar. Namun, kedua-dua usahawan Lloyd Tuan E dan rakan kongsi Azmi Zainal membuahkan hasil apabila terdapat syarikat peruncit yang percaya dan ingin memasarkan menjadi peruncit utama produk Farm Fresh. Apabila Azmi Zainal rakan karib Lloyd Tuan E bekerjasama, beliau membantu mendapatkan dana pelaburan dari Khazanah Nasional iaitu cabang pelaburan strategik Kerajaan Malaysia. Kejayaan Farm Fresh turut membawa kepada dua jenama susu baru iaitu rangkaian Yara dan Henry Johns. Bukan itu sahaja, Farm Fresh kini turut menyediakan susu rangkaian formula UHT Farm Fresh Grow yang memfokuskan kepada kanak-kanak. Penubuhan syarikat Farm Fresh pada 24 Mac 2010 telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia kerana sehingga Mac 2023, Farm Fresh mempunyai 55 stokis serantau, 801 orang pengedar dari rumah, 952 ejen dengan pemilikan platform e-dagang sendiri iaitu Farm Fresh Mart. Farm Fresh juga turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada penternak tempatan dengan bimbingan dan sokongan menerusi akses kepada teknologi inovatif bagi menghasilkan susu yang berkualiti tinggi. Susu yang dikumpul dari penternak tempatan juga dibeli dengan harga pasaran yang tinggi dan mengikut harga semasa bagi membantu mengembangkan lagi perniagaan penternak tempatan. Terima kasih sahabat saya Nur Syazila Nazati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatul Nadira binti Kamis bernombor metrik 274892. Saya akan membentangkan mengenai masalah atau kelemahan yang dihadapi oleh organisasi Farm Fresh. Masalah pertama yang dihadapi oleh syarikat Farm Fresh adalah masalah pasaran. Walaupun reputasi syarikat ini makin kukuh dalam menyediakan produk berkualiti tinggi, mereka turut menghadapi beberapa masalah pasaran di awal peringkat perniagaan. Salah satu daripada cabaran utama yang dihadapi oleh Farm Fresh ialah persaingan sedia ada dari pengeluar produk tenusu lain dalam industri seperti jenama antarabangsa iaitu Nestle, Dutch Lady dan Good Day. Disebabkan jenama Farm Fresh ni masih tidak dikenali dan dikatakan masih baru, tidak banyak pasaran dia yang ingin menerima bekalan dari Farm Fresh untuk dipasarkan di tempat mereka. Pada awalnya, semasa memulakan perniagaan susu ini, mereka hanya menjual secara kecil-kecilan dan menjual di kedai-kedai kecil seperti sebelum mampu menembusi pasaran raya besar. Azmi Zainal juga berkongsi beliau pernah menghantar susu-susu menaiki bas ekspres kerana tiada lori yang sudi untuk menghantar kuantiti susu yang sedikit ke Kuala Lumpur. Beliau juga menjual susu di Pasar Malam dan Pasar Tani sehingga kan ada syarikat produk terkemuka yang mengecilkan usaha Farm Fresh berikutan saiz syarikat dan bisnes yang kecil dan dilihat tidak mempunyai potensi untuk berjaya. Masalah yang kedua adalah mereka tidak mempunyai pelanggan sedia ada. Masalah seperti ini akan menyebabkan produk Farm Fresh sukar menembusi pasaran. Susu segar ini sukar mendapat tempat berikutan saingan sengit dan susu jenama lain lebih mendapat tempat di hati pengguna seperti jenama terkenal lain iaitu Dutch Lady, Marigold dan lain-lain. Tambahan lagi, pada awalnya produk Farm Fresh hanya memasarkan produknya di negeri Johor sahaja. Jadi sukar untuk produknya dikenali oleh orang luar.
Masalah yang ketiga adalah sumber susu dari ladang Australia. Telah berlaku penyusutan dalam pengeluaran susu dari ladang-ladang lembu tenusu di Australia yang dikatakan bakal memberi impak kepada syarikat Farm Fresh kerana aktiviti pasaran luar biasa yang berlaku menyebabkan berlaku persaingan sengit di dalam pasaran susu mentah. Walau bagaimanapun, khabar angin ini bukanlah sesuatu yang akan memberi impak kepada syarikat Farm Fresh kerana mereka membeli susu dari petani pihak ketiga di Australia hanya sebanyak 14% dan 70% sumber susu Farm Fresh adalah dari ladang mereka sendiri di Australia. Jumlah keseluruhan susu adalah mencapai lebih daripada 100 juta liter dan Farm Fresh tetap mengambil kira pelbagai faktor dalam melakukan pelaburan bagi memastikan Farm Fresh tidak hanya bergantung kepada satu sumber susu tertentu. Seterusnya adalah masalah keempat yang dihadapi oleh syarikat Farm Fresh adalah peningkatan kos apabila berlaku peningkatan permintaan susu yang telah membawa kepada peningkatan harga. Keadaan ini adalah disebabkan oleh faktor kabar angin dari Bega Group yang menjelaskan mereka telah membeli keseluruhan susu dari penternak lembu tenusu di Australia dalam masa sama mewujudkan persaingan sengit dengan syarikat Farm Fresh. Walau bagaimanapun, Farm Fresh menyatakan perkara ini tidak akan menjadi masalah kepada mereka kerana susu yang diperolehi dan dibeli dari penternak lembu di Australia hanya sebanyak 30% kerana kebanyakannya dari sumber susu mentah yang diperolehi dari ladang di Malaysia. Ini kerana di awal permulaan bisnes mereka, Farm Fresh telah melalui masalah yang lebih mencabar apabila mereka terpaksa mengambil stok susu tambahan dari pusat pengumpulan lain yang mempunyai kontrak dengan agensi lain dan terikat dengan koperasi. So, urusan untuk mendapatkan stok susu adalah lebih terhad dan menjadi kekangan bagi syarikat ini pada awal perniagaan. Masalah yang terakhir adalah kekangan suntikan dana. Bermula dengan pembelian 60 ekor lembu baka Holstein, ia memerlukan penjagaan, pemakanan dan perubatan bagi memastikan kesemua lembu tenusu sihat dan menghasilkan sumber susu yang berkualiti. Disebabkan lembu adalah haiwan yang mudah terdedah kepada pelbagai penyakit, so benda ni amat penting bagi peternak untuk menjaga dan memastikan lembu di tenusu Farm Fresh dalam kesihatan yang baik. Oleh itu, penjagaan rapi ini memerlukan jumlah yang besar. Selain itu, dalam perniagaan yang besar juga memerlukan jumlah dana yang besar dan antara langkah singkat yang biasa diambil oleh ahli perniagaan adalah dengan membuat pinjaman dari bank. Sebagaimana yang diketahui, perniagaan Farm Fresh pada awalnya dimulakan dengan membeli lembu tenusu dan kesemua usaha ini menggunakan modal sendiri, iaitu oleh pengurus Lloyd Tuan E, dan tanpa modal ini, syarikat Farm Fresh tidak akan mampu untuk bertapak selain bantuan dana dari Khazanah Nasional yang disuntik selepas kemunculan rakan kongsi Farm Fresh iaitu Azmi Zainal. So, barulah mereka boleh menarik nafas lega untuk meneruskan perniagaan. Sekian daripada saya akan teruskan pembintangan seterusnya kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Syamimi binti Mazlani, nombor matrik 274570. Saya akan meneruskan pembintangan ini dengan menerangkan tentang punca masalah yang berlaku dalam syarikat Farm Fresh Berhad. Antara punca masalah yang berlaku adalah yang pertama, masalah penjenamaan dan pemasaran produk. Syarikat Farm Fresh kurang mendapat sambutan daripada kalangan pembeli adalah disebabkan oleh jenama tersebut kurang dikenali. Farm Fresh yang dahulunya dikenali sebagai Nubian Milk yang membawa identiti jenama tempatan yang hanya dijual di pasar malam sahaja, yang telah mengakibatkan jenama tersebut tidak mampu bersaing dengan jenama susu yang lain di pasaraya. Justru itu, syarikat Farm Fresh telah membuat penjenamaan semula iaitu bertukar kepada Farm Fresh. Hal ini dapat kita lihat bahawa jenama merupakan identiti utama bagi sesebuah syarikat untuk lebih dikenali ramai. Yang kedua adalah sasaran pelanggan yang besar. Pada dahulunya, syarikat Farm Fresh menyasarkan produk tenusu mereka kepada sasaran pelanggan umum. Hal ini mendorong syarikat Farm Fresh kepada masalah kerana permintaan produk tenusu adalah daripada golongan kanak-kanak dan remaja sahaja. Bagi warga emas, produk tenusu bukanlah pilihan mereka. Justru itu, syarikat Farm Fresh telah berusaha memahami keperluan dan kehendak pelanggan di mana produk tenusu yang dihasilkan bukan sahaja berasaskan susu, malahan daripada sumber tumbuhan dan berkafein. Sebagai contoh, susu pisang, susu kurma dan coklat. Penyesuaian produk ini akan membantu syarikat Farm Fresh melaksanakan pemasaran yang lebih berkesan. Yang ketiga pula adalah kurang sumber logistik. Kos logistik yang tinggi menyebabkan syarikat Farm Fresh terpaksa menggunakan alternatif lain iaitu dengan menggunakan pengangkutan awam
seperti bas dan van bagi menghantar produk tenusu mereka. Hal ini telah menyebabkan kesukaran dalam menjaga kualiti produk mereka. Kerana perlu mengambil masa yang panjang bagi membawa bekalan produk mereka dari Johor ke Kuala Lumpur. Secara tidak langsung, rantaian bekalan yang baik adalah dengan memastikan sumber logistik berjalan dengan lancar bagi memastikan produk tenusu berkualiti tinggi. Yang keempat adalah penjagaan kualiti susu. Punca utama masalah adalah penjagaan kualiti produk tenusu. Syarikat Farm Fresh dahulunya tidak mempunyai kilang maupun gudang untuk memastikan produk tenusu yang dihasilkan dapat dikawal dan dijaga dengan rapi. Bagi mematuhi standard kualiti ujian berkala amatlah penting dalam memastikan tidak berlakunya penurunan tahap kualiti susu yang akan menjejaskan kualiti produk tenusu, seterusnya akan menjejaskan kesihatan pembeli. Oleh itu, penjagaan kualiti susu amatlah penting bagi memastikan standard kualiti di tahap yang cemerlang bagi menjamin keutuhan jenama mereka. Itu sahaja daripada saya. Bahagian berikutnya akan dibentangkan oleh rakan saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama Ati Rahmita Azali, nombor metrik 274116. Okey, saya akan bentangkan berkenaan strategi dan aplikasi teori yang digunakan oleh Farm Fresh. Antara strategi yang digunakan oleh Farm Fresh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi ialah melalui pengurangan import susu mentah. Seperti yang kita sedia maklum, pelbagai masalah yang dihadapi berikutan kualiti susu dan penjagaan rapi yang perlu diberikan kepada susu segar. Ini kerana matlamat asas Farm Fresh adalah untuk menyediakan susu segar tempatan yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan terhadap produk tenusu yang diimport dari luar negara. Selain itu, Farm Fresh juga dilihat mampu mengekalkan standard dan matlamat mereka sekiranya berjaya mengurangkan kebergantungan terhadap susu mentah yang dibekalkan oleh peladang pihak ketiga di Australia. Walau bagaimanapun, usaha ini menyebabkan berlakunya penjimatan apabila kos bagi import susu mentah dikurangkan, yang dilihat akan membantu meningkatkan prestasi syarikat ini secara menyeluruh. Okey, strategi seterusnya ialah kawalan kualiti dan khidmat sosial. Strategi ini dilaksanakan adalah untuk memastikan bahawa produk mereka dalam keadaan terbaik demi kepuasan kepada pelanggan. Ini kerana susu yang dihasilkan oleh lembu perlu berada dalam keadaan yang segar kerana ia perlu diedarkan dalam tempoh 48 jam selepas diperah. Selain itu, kawalan kualiti yang dilaksanakan adalah persekitaran dan kebajikan lembu tenusu yang dijaga bagi memastikan jumlah susu yang dihasilkan adalah susu yang berkualiti. Di samping itu, Farm Fresh juga menjalankan kerjasama erat bersama UPM Serdang bagi membangunkan Pusat Kecemerlangan Industri ICOE ladang tenusu. Kerjasama ini membuktikan bahawa Farm Fresh sangat mementingkan kualiti dan khidmat sosial dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam pertanian. Seterusnya, Farm Fresh juga menggiatkan kerja khidmat sosial dengan memberi bantuan kepada selebriti yang uzur dan tidak bernasib baik sebagai satu usaha kepada komuniti. Ini membuatkan produk Farm Fresh sangat diminati oleh orang ramai. Okey, strategi yang seterusnya ialah inovasi produk tenusu yang pelbagai. Contohnya, Farm Fresh pernah mencipta yogurt tanpa sebarang pengawet dan juga tanpa teknologi yang bermutu tinggi. Oleh itu, produk yogurt yang dihasilkan oleh pengusaha Farm Fresh secara sendiri melalui eksperimen dengan menggunakan peti ais yang telah rosak bersama mentol dan mengaktifkan kultur di dalam susu segar mereka. Selain itu juga, mereka juga turut menjalankan ujian rasa bagi setiap jenama terkemuka di pasaran bagi mengenal pasti rasa dan kualiti yogurt yang dijual. Okey, strategi yang terakhir adalah luaskan bisnes rantau menerusi IPO, iaitu singkatan bagi Initial Public Offering. Menerusi strategi ini, Farm Fresh boleh memiliki tawaran permulaan saham syarikat sebelum saham tersebut tersenarai dalam Bursa Malaysia. Baik, seterusnya saya akan membentangkan sedikit tentang aplikasi teori yang digunakan. Antara komponen utama yang diaplikasikan oleh syarikat Farm Fresh adalah Shared Vision and Personal Mastery. Konsep Shared Vision menggariskan keperluan bagi setiap ahli memiliki visi dan matlamat yang sama dalam kalangan pekerja dan ahli organisasinya. Selain itu, Personal Mastery pula memfokuskan kepada pertumbuhan peribadi dan profesional seseorang individu dalam organisasi. Aplikasi teori ini merujuk kepada usaha pengusaha Farm Fresh dalam meningkatkan kecekapan dan keupayaan diri untuk mencapai potensi yang memaksimumkan dalam menjalankan produk tenusu ini. Ini sahaja dari saya. Terima kasih. Secara kesimpulan, perniagaan adalah sesuatu yang mencabar dan memerlukan ketahanan diri untuk berdepan dengan masalah.
seperti Farm Fresh. Siapa sangka dengan bermula 60 ekor lembu Jersey Holstein kepada lebih 6,000 hari ini menghasilkan lebih 60 juta liter susu setahun. Syarikat Farm Fresh yang bermula dengan pelbagai ketidakpastian kini merupakan pengeluar produk tenusu tempatan yang makin mendapat perhatian dan sambutan dari orang ramai. Jenama Farm Fresh kini mencatatkan jualan hampir 16 juta ringgit bagi pasaran tempatan dan 7.3 juta ringgit bagi pasaran ekspor ke negara jiran iaitu Singapura. Ini membuktikan sebarang usaha gigih akan membuahkan hasil dengan cara yang tepat meski mengambil masa yang lama untuk mencapai sesebuah kejayaan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.